رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. InsyaAllah pada hari Ahad ini semua sedia maklum tanggal 4 bulan 4 2022 kita semua akan menyambut ketibaan bulan Ramadan, iaitu yang mana bulan yang kita tunggu-tunggu oleh sekalian umat Islam. Bulan yang penuh kemuliaan, kerahmatan dan keberkatan. Bulan yang mempunyai banyak kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain. Bulan yang mana diturunkan Al-Quran dan dijanjikan dengan rahmat pada awal kedatangannya, diikuti dengan pengampunan dosa pada pertengahannya, serta dibebaskan daripada api neraka pada penghujungnya. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita ada 3 fasa. Fasa 10 yang pertama, fasa yang pertama. 10 yang kedua adalah fasa yang kedua. Dan 10 malam yang terakhir adalah fasa yang ketiga. Jadi fasa yang pertama itu kita semua akan dijanjikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada fasa yang kedua adalah pengampunan dosa kepada sekalian umat Islam. Dan fasa yang ketiga kita semua dibebaskan daripada api neraka. Ditambah pula ada dalam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadr, iaitu malam yang sekiranya amal ibadah dilakukan pada malam tersebut lebih baik dan lebih besar ganjarannya daripada amalan selama 1000 bulan. Jadi 10 malam yang terakhir itu adalah malam yang mana Allah datangkan malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr iaitu malam 21 atau 23, 25, 27 dan 29. Jadi kita sama-samalah cari malam Lailatul Qadar itu, kita beramallah pada malam tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi bulan Ramadan iaitu bulan yang terbaik untuk kita semua ni mendidik diri kita ke arah kebaikan. Kerana pada bulan ini kita bukan sahaja diwajibkan untuk berpuasa dan mengawal hawa nafsu, bahkan kita semua dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kejar, kita kena usaha untuk dapatkan ganjaran tersebut, supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi sesiapa yang benar-benar menghidupkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, maka akan digandakan pahalanya. Dalam bulan Ramadan ini Allah gandakan pahalanya sehingga 1000. Dalam bulan Rejab Allah gandakan sebanyak 70. 70. Bulan Syakban Allah gandakan sehingga 700. Tapi dalam bulan Ramadan ini Allah berikan kemuliaan, Allah berikan rahmat kepada seluruh hamba-hambanya, dan kita mendapat ganjaran sehingga 1000. Sehingga 1000. Jadi kita kena kejar, kena manfaatkan bulan Ramadan tersebut. Kemudian dimakbulkan doa. Doa-doa kita pun sepanjang bulan Ramadan itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampunkan dosa, segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, sama ada kecil ataupun besar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Kemudian dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Dibuka seluas-luasnya pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Semua pintu-pintu syurga semua akan dibuka dalam bulan Ramadan. Dan ditutup semua pintu-pintu neraka, serta syaitan yang sering mengganggu kita, mengganggu manusia akan dibelenggu. Jadi pintu neraka semua akan ditutup dan syaitan semua akan dibelenggu, supaya kita ni mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya niat puasa. Niat puasa
nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Cikgu ulangkan semula. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu niat puasa, niat puasa. Seterusnya, apakah amalan sunat yang boleh dilakukan dalam bulan Ramadan? Jadi kita lihat apa dia amalan-amalan sunat yang boleh dilakukan dalam bulan Ramadan ni. Okey, pertama sekali hendaklah kita menyegerakan berbuka. Masuk waktu berbuka terus buka. Sekiranya kalau kita dalam perjalanan, pastikan kita ada bawa air. Kalau tak ada makanan pun bawa air. Sekurang-kurangnya kita berbuka dengan seteguk air pun. Jadi kita kena segerakan berbuka. Jangan belum masuk waktu dah buka. Itu tak betul. Jadi masuk waktu maghrib, kita pun berbuka. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, solat tarawih. Solat tarawih. Jadi yang lelaki ni terutamanya kena ambil peluang untuk pergi ke masjid ataupun surau untuk sama-sama kita menunaikan solat sunat tarawih. Walaupun sunat tapi jangan tak buat. Dia tak ada istilah saya buat 8 cikgu, saya buat 23 cikgu. Tak ada masalah. Yang penting adalah keikhlasan untuk kita melakukan solat sunat tarawih. Okey, seterusnya yang ketiga, kita dituntut untuk memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Kerana dalam Al-Quran itu tersembunyi pelbagai hikmahnya. Dari segi ganjaran pahalanya pun berlipat ganda, bukan saja dalam bulan Ramadan, tetapi satu huruf bila kita baca, kita akan diberi kalau dalam bulan-bulan biasa ni 10 pahala, tetapi dalam bulan Ramadan ini boleh menjadi 1000. Jadi dalam bulan Ramadan ni justru kita kena perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Kalau dapat dikhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tapi selepas bulan Ramadan jangan pula terus tutup. Kena baca juga Al-Quran. Kemudian yang keempat, bersahur. Kita kena bersahur. Jangan tak bersahur. Ada orang dia malas nak bersahur. Dia malas nak bangun pagi. Dia terus makan malam tu terus je. Dia tak bangun lagi dah untuk bersahur. Jadi kena bersahur sekurang-kurangnya seteguk air. Kita sebab apa? Sebab kita nak ambil pahala bersahur tu. Bersahur tu dapat pahala. Jadi kita kena ambil manfaat. Kita kena ambil peluang itu untuk kita dapat pahala bersahur. Yang ketiga iaitu memperbanyakkan bersedekah. Memperbanyakkan bersedekah, tak kiralah makanan ke ataupun Al-Quran ke, tak kisahlah apa sahaja. Jadi kena perbanyakkan bersedekah sebab ganjarannya pun banyak bersedekah ketika bulan Ramadan ni. Jadi kita kena ambil peluang, rebut peluang tersebut. Dan yang keenam iaitu berbuka dengan tamar dan manisan. Jadi kalau kita berbuka, mulakanlah berbuka dengan seteguk air dan buah tamar ataupun manisan. Kemudian kita solat maghrib, kemudian nanti barulah makan semula. Jangan terus makan sekali terus banyak. Jadi nanti ujung-ujung nanti dah dekat nak habis waktu maghrib baru nak solat maghrib. Jadi itu tak baik. Itu tak elok. Jadi kita ubah
cara kita berbuka dengan sedikit buah tamar dan teguk air, kemudian kita solat maghrib, kemudian barulah kita nak mengaji ke, kemudian selesaikan dulu solat tarawih, balik tu baru nak makan ke, tak kisahlah. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Pertama sekali, makan dan minum walaupun sedikit, dengan sengaja. Apatah lagi banyak kan? Lagi banyak lagi tak boleh. Makan dan minum walaupun sedikit, dia makan dengan sengaja. Walaupun jangan kata saya terlupalah, dia dah makan, saya terlupalah hari ni puasa. Kalau betul-betul terlupa, itu lain cerita. Tapi kalau buat-buat lupa, itu tak boleh. Yang kedua, gila ataupun murtad. Ketika dia berpuasa tu, datanglah anginnya tu, gilanya sampai, murtad apatah lagi, tak boleh, terkeluar daripada Islam kan, keluar daripada Islam, tak boleh. Batal puasa. Yang ketiga, merasa makanan ataupun masakan dengan lidah, walaupun dia makruh, tapi sekiranya ditelan ditelan, itu yang bawa kepada batalnya puasa. Okey. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ada orang ni, dia nak batalkan puasa, dia korek tekak dia. Dia korek tekak dia, dengan sengaja jadi muntah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kemudian yang kelima, keluar darah haid dan nifas. Keluar darah haid dan juga nifas. Ni bagi orang perempuan, orang lelaki dia tak ada. Tak ada rusah pun. Okey. Yang ni untuk orang perempuan, keistimewaan yang Allah bagi pada orang perempuan. Yang keenam, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja. Contohnya telinga, korek telinga dalam-dalam. Tak boleh. Ataupun korek hidung, korek tekak, tak boleh. Yang ketujuh, bersetubuh di siang hari. Ni lagilah tak boleh. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita kena elakkanlah daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ada satu lagi, kalau kata dia mandi dalam kolam renang ke, ataupun dalam tap mandi ke, dia kentut pun tak boleh. Dia kentut pun tak boleh. Jadi itu pun sebab dikira air itu akan masuki rongga-rongga yang terbuka, maka batal puasa. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kelebihan berpuasa. Apa kelebihan berpuasa? Yang pertama ialah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ambil manfaat, kita kena ambil peluang untuk kita bangun sahur. Jangan malas-malas nak bangun sahur. Walaupun kita minum seteguk air, tak ada masalah. Itu pun dah kira bersahur. Yang kedua, ada keberkatan. Maksudnya kat sini ialah bersahur itu ada keberkatannya. Ada keberkatan. Yang ketiga, memberikan tenaga. Jadi kalau orang yang bersahur, dia berikan tenaga. Sebab kalau dia tak bersahur, perut dia kosong, kan? Perut dia kosong. Ustaz nak bagi satu ayat yang boleh kita memberikan kecergasan, nak elakkan dahaga waktu kita berpuasa ni, iaitu baca suratul Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca surah Kautsar itu, insya-Allah siang harinya kita berpuasa tu dalam keadaan kita tak ada letih, kita tak ada rasa dahaga dan sebagainya lah, insya-Allah. Kita ada tenaga maksudnya. Yang keempat, waktu paling mustajab untuk kita berdoa. Waktu paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum bersahur tu, kita ambil peluang. Kemudian yang keenam,
dapat membezakan Islam dan juga Yahudi. Islam kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Orang Yahudi dia ada hari-hari yang tertentu, ada hari-hari yang tertentu dia berpuasa. Kemudian yang ketujuh, bersahurlah walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air kita kena kena bersahur juga. Sebelum tu cikgu nak bagi satu lagi ayat, satu lagi ayat yang mana sebelum kita berbuka puasa, sebelum kita berbuka puasa 10 minit sebelum kita berbuka puasa, kita bacalah doa ini, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah was'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua ayat tu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bila nak baca tu? 10 minit sebelum kita berbuka puasa. Jadi setiap hari 10 minit sebelum kita berbuka puasa tu, pastikan kita semua dah ready. Satu keluarga semua dah duduk di depan hidangan. Kemudian ayah ataupun kita sendiri ni bacakanlah tu ayat tersebut, dua ayat tu. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua ayat tu. Jadi moga kita semua ini dapat mempersiapkan diri untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita sama-sama berusaha untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tunggu hanya 10 malam yang terakhir je. Jangan kita tunggu. Kita bermula daripada hari yang pertama tu, hari yang pertama bulan Ramadan. Jadi insya-Allah, jadi mudah-mudahan semuanya dapat mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu pada pagi ini. Jadi Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sekali yang mendengar. Jazakallahu khairan katsira. Ustaz ucapkan selamat berpuasa kepada semua warga sekolah, guru besar, kepada barisan pentadbir, kepada guru-guru dan kepada para pelajar sekalian. Jadi untuk akhirnya Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar. Jadi wallahu alam, selamat berpuasa kepada semua sekali, dan mungkin boleh juga Ustaz ucap selamat Hari Raya Aidilfitri sekali lah. Jadi wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.